Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Sehari ini saya ingin berkongsi dengan anda sahabat semua satu kejadian yang amat mengejutkan di luar Istana Negara hari ini. Dan akhirnya sahabat semua, dua individu telah ditahan oleh pihak berkuasa, khususnya polis di Raja Malaysia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat-sahabat semua. Dua ditahan cuba masuk Istana Negara bawa parang dalam kereta. Wow, ini antara perkara yang mengejutkan kita. Dan karena ketangkasan daripada pihak berkuasa, akhirnya sahabat semua mereka berjaya menahan dua individu ini. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pihak polis yang berjaya mengesan satu tindakan yang mungkin berbahaya ini. Jadi polis semalam menahan dua lelaki yang cuba memasuki Istana Negara dengan sebilah parang yang ada di dalam kereta mereka. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Muhammad Isa, kejadian itu berlaku kira-kira jam 4.40 petang ketika suspek tiba di pintu 3 istana dengan menaiki Pro 2 Kembara. Katanya mereka memberitahu anggota polis yang bertugas mahu untuk berjumpa dengan yang di Pertuan Agong. Setelah diperiksa, sebilah parang ditemui di dalam kenderaan suspek. Susulan pemeriksaan, pihak polis telah menahan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 29 dan seorang lagi berumur 37 tahun. Hasil ujian saringan awal air kencing, suspek adalah negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 447 511 Kanun Keseksaan, Seksyen 6 dalam kurungan 1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan juga Senjata Bahaya 1958. Katanya kesemua suspek itu ditahan reman bermulai 18 hingga 21 hari bulan Mei bagi tujuan siasatan lanjut, kata Rusdi dalam satu kenyataan hari ini. Polis turut menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan berita tidak pasti mengenai kejadian itu. Ini bukan kali pertama kejadian percubaan menceroboh istana berlaku. Pada tahun 2020, seorang bekas pekerja hotel dipenjara 5 bulan kerana cuba memasuki Istana Johor. Pada tahun yang sama, seorang pemandu lori ditahan kerana cuba merempuh kenderaan ke pintu pagar Istana Iskandaria di Kuala Kangsar, Perak. Suspek Muhammad Lokman Muhammad Tarmizi didapati memiliki pistol mainan dan sebilah pisau selepas ditahan. Dia kemudiannya dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun 9 bulan. Di tahun lalu, seorang peniaga roti canai dipenjara sebulan dan didenda 500 kerana cuba memasuki Istana Negara. Jadi ini antara perkembangan terkini sahabat-sahabat semua. Persoalannya adalah kenapakah individu-individu ini melakukan perkara-perkara yang begitu ekstrim sebegini rupa? Adakah ianya kerana ajaran ajaran daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ekstrim dan sebagainya? Itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Kerana itu hari ini saya ingin mengungsikan satu kenyataan daripada Menteri Agama Muhammad Naim. Katanya GPM dan juga Hal Ehwal Agama konsisten tolak fahaman ekstrim. Itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini yang seperti daripada Malaysia kini menyatakan jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa konsisten dalam menolak sebarang fahaman ekstrim dan melampau, menurut menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dalam kenyataan beliau hari ini, beliau mengajak semua masyarakat untuk terus memperkukuhkan keamanan negara dengan prinsip kesederhanaan serta berpegang teguh kepada nilai-nilai rahmah dan ihsan. Semua pihak dipohon supaya bertenang dan memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada pihak berkuasa, khususnya polis di Raja Malaysia untuk membuat siasatan terperinci. Mana-mana pihak yang terlibat dalam kejadian ini perlulah dibawa ke muka pengadilan sebagai pengajaran kepada semua pihak, katanya. Dalam insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor pukul 2.45 pagi semalam, 3 disahkan maut
iaitu 2 anggota polis, Konstebel Ahmad dan juga seorang konstebel juga ya, serta suspek yang berumur 21 tahun. Seorang lagi anggota pasukan keselamatan, Kopral Muhammad Rasif Roslan, yang cedera dalam kejadian berbalas tembakan, kini dirawat di Hospital Sultan Ismail dan berada dalam keadaan yang stabil. Muhammad Naim turut merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga yang menjadi mangsa. Semoga seluruh keluarga bersabar serta dikurniakan ketabahan yang tinggi berhadapan dengan ujian yang berat ini, kata Menteri Agama, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara perkara yang amat mengejutkan kita. Tetapi ya, Jabatan Halal Agama daripada kenyataan daripada Menteri Agama sendiri menolak ajarannya, menolak agama yang mempunyai fahaman ekstrim. Rakyat mengatakan fahaman kawaris dan sebagainya. Itu antara kenyataannya daripada Menteri Agama ini. Jadi kalau kita lihat juga hari ini perkembangan ya terkini berkaitan dengan isu ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam satu sidang media mengatakan bahawa suspek yang serang balai polis Ulu Tiram bertindak sendirian. Itu antara kenyataan daripada YB ataupun Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KTN. Suspek dalam kejadian serangan di balai polis Ulu Tiram di Johor baru semalam didapati bertindak sendirian, katanya. Kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saifuddin berkata tindakan lelaki warga tempatan berusia 21 tahun itu tiada kaitan dengan kumpulan terancang berdasarkan kesimpulan awal pihak polis selepas menemu bual 46 individu dalam profil terdekat insiden berkenaan. Jadi kita dapati katanya buat peringkat awalan ini bahawa penyerang bertindak bersendirian. Kita panggil lone wolf. Dia didorong motivasi tertentu yang dia faham sebab dia tidak bercampur dengan orang. Oleh itu kita boleh buat kesimpulan awal daripada temumbual kita, katanya, dengan individu-individu yang kita panggil bahawa tindakan serangan itu berupa tindakan sendirian yang terpisah daripada satu misi besar ataupun satu kumpulan terancang. Itu tiada, katanya. Saifuddin Nasution juga berkata demikian pada satu sidang media di Ibu Pejabat Kontijen IPK Johor di Johor Bahru hari ini, yang turut juga dihadiri oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Hussain. Itu dia, sahabat semua, antara kenyataan ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution bahawa tindakan individu ini dilakukannya sendirian. Dan jadi menjadi persoalan kita hari ini yang belum juga ya dilaporkan ataupun dikenal pasti motif tindakan individu ini, ya kita belum diketahui. Tapi kita akan berikan sedikit ataupun update daripada masa ke semasa ya berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harap ya siap siaga, kesiapan ya, dan juga keselamatan yang terjamin. Bukan saja ya polis ini mengawal untuk negara kita, rakyat Malaysia, tapi kita mahu juga ya anggota ini dan juga jabatan polis ini juga memberikan perhatian atas isu keselamatan anggota yang bertugas. Itu pandangan saya, sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.